Nur Ain Izzati ada tak? Kalau ada tolong bersuara. Tak sebab sakit. Dia kelas 8, dia kelas ni Ustazah tapi hari ni dia demam. Oh, okey tak apalah. Okey, Ustazah nak komen dia punya ni. Untunglah siapa yang Ustazah komen ni. Dia boleh improve lah dia punya assignment nanti. Okey, contoh ni hadis yang dibagi ni dia punya. Okey, ini hadis awal. Okey, ini matan ni betul, tapi tariq al-awwal at-takhrij an tariq kalimah gharibah wal muhimmah fil kutub al-ma'ajim wal faharis. Matan hadis. Ustazah tak nak macam ni Ustazah tak nak macam ni. Ya. Sekejap, Ustazah tengah cari pen. Okey, Ustazah tak nak macam ni. Benda ni Ustazah tak nak lagi. Apa yang Ustazah nak, kan awak dah kata awak guna kitab gharibah, kalimah gharibah wal muhimmah. Okey, so sampai sini je sepatutnya tajuk dia. Yang ni, belum lagi, awak kena snap dulu gambar. Awak guna kitab mu'jam tu kan? Kan? Jadi awak snap gambar kitab mu'jam tu guna handphone kamu ke, guna laptop kamu ke. Lepas tu awak paste dekat sini sepatutnya. Yang dekat sini ni awak paste kitab mu'jam ni. Lepas tu awak salin balik apa yang kitab mu'jam tu tulis dekat bawah tu. Faham tak? Itu yang Ustazah nak. Kalau ikut dalam template yang Ustazah bagi untuk, template guideline yang Ustazah bagi dalam nak buat assignment tu macam mana. Okey. Lepas tu, yang ini nak letak kat mana ni? Yang ni betul ni, tapi cara susunan dia salah. Matan hadis, terjematul ni semua ni, ni dia ambil dekat internet ni. Kan? Kita tengok kita tahu dah. Okey, yang ni, apa tu nama jap? Nak stop jap. Okay, mouse. Okey. Yang ni, yang matan hadis ni, dia kena letak nanti dekat bahagian belakang. Kalau awak tengok dekat assignment kamu, jap ya, Ustazah bagi. Dia bukannya dekat page yang pertama ni. Sekejap. Tengah buka file sekejap. Desktop. Maksudnya Ustazah nak suruh awak terus buat mengikut format yang Ustazah nak. Bukannya kamu buat format kamu sendiri. Nanti awak kena 2-3 kali kerja lah. Okey, kalau awak tengok dekat yang Ustazah nak ni. Okey, kan nampak tak kan kat sini Ustazah kata mula-mula tariq al-awwal. Okey, betul tadi hadis Ain Izzati tu dia buat hadis awal apa dia? Tariq awal ni kan suratul min kutubit takhrij. Mana gambar tu? Ustazah sangkut lah. Oh, suara sangkut. Ni sebabnya tak ni lah. Okey, kejap. Kejap. Ni kan assignment kamu kan? So, Ustazah nak kamu, apa tu namanya? Yang pertama ni, tariq yang pertama, okey tadi Ain Izzati dia buat betul dah. Tapi suratul min kutubut takhrij, gambar yang patutnya kamu kena snap daripada buku takhrij tu tak ada. Dia tak letak. Lepas tu al-ma'lumat at-takhrij. Maksudnya bila kamu dah bila kamu dah jumpa tu apa yang ditulis dekat dalam buku tu, saya nak suruh awak copy balik. Sebab kan bila awak tak copy balik, kadang-kadang awak snap gambar tu tak clear. Kan jadi saya nak tengok maklumat kamu tu betul ke tak, sebab ada student dia maklumat tu tulis lain, dia cari kat kitab lain. Okey. Lepas tu macam tadi yang dia tulis ni, yang dekat sini. Lepas turuk pertama, turuk kedua, turuk ketiga. Nampak ni turuk ketiga ni. Sekejap. Okey, ni turuk pertama kan, satu page. Ni muka surat pertama, ni muka surat kedua. Asingkan muka surat tau, ni muka surat ketiga. Lepas tu ini muka surat keempat, barulah sanad hadis ma'al matan. Barulah Ustazah nak yang tadi, yang Ain Izzati Syari tu. Yang Ain Izzati Syari tadi tu, sekejap, mana dia punya ni, Ustazah share semula. Mana dia? Yang ni, okey. Yang ni yang dia syari ni, yang ni apa tu? Nampak kan? Yang matan hadis ni. Nampak tak? Okey, yang ni muka surat keempat nanti. Okey. Yang tu muka surat keempat, bukannya muka surat pertama. Maksudnya saya nak suruh awak susun bagi betul teruslah. Kan supaya nanti tak adalah awak buat kerja 2-3 kali. Okey, terjematul alim ni, yang ni dekat tempat lain ni. Ni. Yang nama-nama perawi ni kat tempat lain pula. Ni dia memang bubuh semua ni. Ustazah tak nak panjang ni. Okey. Ni yang ni Ustazah tak nak ni. Yang ni Mana Ain Izzati ni? Pening Ustazah tengok assignment kamu. Kalau macam ni awak hantar ni, tak dapat markah ni. Semua tak mengikut format yang Ustazah nak. Mana pula pen dia?
Okey. Yang ni Ustazah tak nak. Yang ni Ustazah tak nak. Okey, yang ni guna kitab apa ni? Ni guna kitab apa ni? Oh, ini kitab daripada Jami' Tirmizi. Oh, yang ni Ustazah tak nak. Okey. Sekejap. Okey, kitab Mu'jam. Kitab Mu'jam ni, dia cerita dia benda ni dah tulis, lepas dah tulis dia kena padam pula sebab dia bergerak kan. Sekejap. Okey, kitab Mu'jam ni dia pergi bagi cover buku. Apa bagi cover buku kat Ustazah? Ustazah nak suruh awak snap gambar yang part hadis kamu cari tu. Maksudnya awak memang betul-betul buat tasrih menggunakan kitab tersebut. Itu yang Ustazah nak tengok. Faham tak dia punya flow dia? Kalau faham, awak tolong buat reaction. Angkat tangan ke, tepuk tangan ke. Okey? Okey, faham kan? So yang ni, gambar-gambar yang dia bagi ni semua salah. So kalau kamu dah jumpa hadis kamu snap gambar yang hadis kamu tu, tepek dekat sini. Sebab tu Ustazah bagi flow macam mana awak nak susun sebab semua kena susun format yang sama. Baru bila Ustazah baca untuk nak bagi markah dekat kamu tu, okey ni lengkap. Oh ni bahagian ni tak ada, bahagian ni tak ada. Kalau kamu susun salah format, maksudnya Ustazah akan tolak markah dekat format lah. Okey, faham tak? So dah nampak dah apa benda yang awak nak kena hantar dekat Ustazah? Okay, so nampak ni kat sini. So sebab tu Ustazah kata buat tariq yang ketiga ni, at-takhrij ani tariqil hasub al-ali. Kan Ustazah dah ajar kamu guna komputer. So suratun min syabakah al-net. Maksudnya gambar daripada laman web tu. Maksudnya contoh awak cari guna Islam web yang Ustazah ajar tu. Awak kena snap gambar hadis kamu. Okey, ni gambar hadis, ini hadis saya ada dalam kitab, ni matan dia, awak snap gambar. Lepas tu awak salin balik. Faham tak? Lepas tu barulah yang ni muka surat 4, sanad ma'al-matan ma'ani semua ni muka surat 4 dan 5. Selalunya 2 page lah syarah kan, sedikit syarah. Kalau hadis kamu ada 3 kitab, bukan nak suruh terjemah sampai 3. Awak pilih satu je. Kalau contoh hadis tu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan Jami' At-Tirmizi contohnya. Kamu ambil satu je. Contoh awak nak ambil syarah Sahih Muslim. Okey, dah sudah, tak payah. Yang lain tak payah. Ataupun awak nak pakai, tapi selalunya kalau kita ada 3 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan Jami' Tirmizi, selalunya kita akan ambil Sahih Bukhari lah. Ikut aulawiyat dia, susunan tingkatan hadis yang tertinggi. Lepas tu, ini muka surat 4 dengan 5. Syajarah Asanid, muka surat 6. Faham tak? Okey? Ataupun muka surat 7 ke? Kan kadang-kadang student susun banyak kan? Okey, muka surat 7. Yang ni, Syajarah Asanid ni satu page je. Sebabnya Ustazah nak Syajarah Asanid tu mesti kamil. Kalau ada 3 turuk, satu hadis kamu tu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan Jami' Tirmizi. So draw. Ikut 3 turuk tu. Kan? Maksudnya dalam satu page tu mesti ada daripada 3 imam tu. Lepas tu barulah next page. Cerita pasal nama penuh perawi tu. Kadang-kadang dalam hadis kamu dia tulis nama Umar sahaja. Ustazah nak nama penuh dia. Yang ni awak boleh guna internet balik ataupun kita terjematul rawi. Nanti Ustazah akan upload dekat KLMS. Okay, dengan tarikh wafat. Kalau mu'alal ruwats ni, Ustazah just nak awak quote sama ada perawi tu siqah ke, kadzib ke, kadzab ke, suduk ke. Benda tu je, bukannya nak banyak-banyak. Sikit je. Nampak tak dia punya apa benda yang kena buat tu? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya nanti kan kamu blur kejap lagi semua seorang-seorang WhatsApp Ustazah. WhatsApp kadang-kadang Ustazah baca lagi, kalau Telegram tu lambat sikit lah nak baca. Ustazah. Ya. Seorang-seorang angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Siapa nak dulu? Raise hand. Okey, Mikdad Muhammad Isa. Mikdad dulu angkat tangan. Ustazah. Ya. Kalau ada matan tu ada perkataan yang lain-lain sikit macam mana Ustazah? Okey, ada perkataan sebabnya hadis ni kadang-kadang dia berbeza sedikit matan kan. So Ustazah nak kamu ambil yang macam mana Ustazah bagi. Melainkan sebabnya ada di kalangan kamu yang hadis Ustazah bagi dia memang penuh. Tapi ada di kalangan kamu yang Ustazah bagi hadis dia separuh je. Okey. So apa tu namanya, kamu ambil yang mana paling sama dengan Ustazah bagi. Tapi kalau tak ada juga baru awak WhatsApp Ustazah, awak snap 2 gambar. Ustazah yang ni satu, Ustazah nak saya ambil yang mana? Maksudnya macam tu lah Ustazah akan decide. Selalu ada je student macam tu, Ustazah kata, ni Ustazah bagi tahu. Okay, so lepas ni Syahmi Subhi yang kat tangan. Ustazah nampak? Sebab dia keluar notes kat sini. Okay. Ustazah, yang dalam minggu
kerja minggu kelima tu kan, layout dengan template tu macam mana? Kenapa? Sekejap, tak dengar. Okey, kenapa kerja minggu kelima kenapa? Mana Syahmisu? Okey. Yang Ustazah ada tulis kat situ layout dengan template, susun atur. Maksudnya Ustazah nak suruh awak susun atur macam mana yang Ustazah upload dalam KLMS tu lah, mengikut apa yang Ustazah nak. Bukan macam tadi Ain Izzati, kita bukanlah nak condemn kira itu penambahbaikan awak belajar daripada apa yang kawan-kamu hantar kan. Maksudnya awak dah susun page pertama untuk Qorik yang pertama. Page yang kedua walaupun tak jumpa lagi awak dah susun dah. Dah ada lah dia punya layout dia. Kan kita saya baru jumpa menggunakan kalimah gharibah, kitab Mu'jam je baru satu. Yang nombor 2 tak jumpa lagi sebab mungkin saya nak guna Rabi al-A'la tu yang kita belum belajar ataupun hadis maudhu', menggunakan maudhu' pun boleh. So guna satu dulu. Yang page yang ketiga turut melalui internet tu dah jumpa juga. Kan dah ada dah layout dia. Faham tak? Faham. Okay, so yang tu yang Ustazah nak kamu buat. Jadi Ustazah akan semak. So bila macam ni kan, sebab yang ni kebetulan ada 2 orang. Kalau contoh apa tu namanya, kalau time ni awak nak hantar seorang-seorang memang tak sempat lah nak semak. Ustazah kena komen dulu. Apa dia? Mikdad lagi angkat tangan ke? Ke siapa lagi nak angkat tangan? Syahmi tadi, Syahmi Subiha biasanya. Okay, Putri Nur Farah. Putri Nur Fatihah. Ustazah. Yang tadi kena tulis nama penuh imam apa yang perawi tu. Kena tulis semua ke? Tak, satu je. Sebabnya contoh, kita kan ada hadis daripada Syajaratul Asanid tu kan, Rasulullah kepada sahabi, tabi'in, tabi'in dan perawi akhir sampailah Imam Bukhari contoh. Jadi saya nak tahu perawi, setiap perawi tu macam contoh Abu Hurairah, siqah. Sahabi kan, tabi'in, siqah. Tabi'in, siqah. Yang ni suduk. Faham tak? Saya nak tahu satu kalimah je. Kadang-kadang dia tulis siqah-siqah pun ada. Saya nak tahu sikit tu je, bukannya nak tahu banyak. Benda tu kan Syajaratul Asanid, lepas tu info pasal perawi tu kan? Syajaratul Asanid satu page, info pasal perawi awak buka page yang baru, awak tulislah nama dia Abu Hurairah, lepas tu titik bertindih siqah, lepas tu tarikh wafat dia bila. Macam tu je. Lepas tu kalau nama yang ada satu nama je yang pendek, maksudnya tulislah nama dia penuh dan kalau nama dia pendek dekat Syajaratul Asanid nama dia pendek, bila dekat belakang tu Umar, ismuhu Umar bin bla 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 bla. Even Abu Hurairah pun ismuhu, nama penuh dia siapa? Saya nak tahu nama penuh dia sebab Abu Hurairah itu adalah gelaran. Okey, nampak tak? Lepas tu titik bertindih, dia ni siqah-siqah contohnya. Lepas tu titik bertindih lagi tarikh wafat dia. Lepas tu titik. Jadi macam tu. Lepas tu lagi satu, saya tengok YouTube Ustazah yang kitab Mausu'ah tu kan. Mausu'ah, okey, Mausu'ah, okey. Lepas tu saya tak tahulah, tapi saya rasa Ustazah tak bagi tahu pun. Ustazah cuma bagi tahu macam mana nak tengok nama tu je. Tapi yang nombor-nombor selepas dia Ustazah tak bagi tahu. Dan nombor tu refer untuk apa? Nombor-nombor yang mana Kejap. Okey, kejap ya. Mausu'ah. Okey, tak apa. Soalan tu Ustazah simpan dulu. Dan nanti kalau Ustazah ni balik. Cumanya kalau awak boleh snap gambar kan, apa tu namanya, nombor yang mana yang awak tak faham. Sebabnya takut Ustazah tak dapat tangkap apa benda yang awak nak ni. Sebabnya boleh je buka kat sini sekejap. Dia Mausu'ah. Sekejap ke Mausu'ah. Okey. Mausu'ah, okey. Contoh, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan kan. Lepas tu ada Ain Dahlia 1, 3, 3, 4 tu. Macam tu, nombor-nombor tu, function dia. Yang tu, kalau nombor 1 tu jilid 1. Tapi 3, 3, 4 tu nombor hadis dia. Tapi sebabnya yang kebetulan yang Ustazah cari hadis Mausu'ah ni, kebetulannya dia bukan, semua hadis tersebut dia bukannya kutubus sittah. Perasan tak? Dia jadi tu macam Ustazah abaikan lah. Tapi kalau tu ada setengah tu kutubus sittah, tapi Ustazah tu bila Ustazah buat video tu Ustazah tengah compile tu hadis yang dicari ni semua bukannya kutubus sittah. Nanti Ustazah macam abaikanlah, bukannya apa tu namanya, pelajar-pelajar nak take note kan. Yang tu lah awak nak tahu, betul tak? Farah? Lepas tu contoh kan, Nun, lepas tu nombor 4. Lepas tu titik bertindih nombor 203. Maksudnya 4 tu jilid
Yang nombor 203 tu nombor hadis. Nanti Ustazah cek balik lah, takut pula. Tapi soalnya nombor 1 tu jilid 1. Hadi tu kena tengok page depan balik. Dia punya ni. Jilid 1, jilid 3, jilid 5, jilid 6, jilid 7. Tu nombor hadis. Ataupun selalunya macam tu. Maksudnya hadis man hafizan ala ummati arba'ina hadisan ni dia ada banyak jilid kitab tu. Cumanya Adi ni kitab apa Ustazah tak perasan sebabnya jarang guna kan kitab-kitab yang selain kutubus sittah ni. Yang Ustazah faham macam tu lah. Kenapa adik kamu ada kat Mausu'ah ke? Okey. Nanti awak snap gambar kat Ustazah yang hadis kamu, nanti Ustazah tengokkan. Dia hantar dekat WhatsApp Ustazah Okey. So next, siapa lagi nak angkat tangan? Muhammad Aiman bin Zamil. Banyak soalan student rupanya. Okey. Saya ada 2-3 soalan Ustazah. Berapa? 2-3. 2, 3, 5 lah. 2 atau 3. Okey. Yang first kan, kalau ikut rubrik Ustazah, first Fihris, Muqaddimah. Lepas tu yang ketiga tu terus matan hadis kan? Betul. Jadi kena tulis matan dululah. Maksudnya matan yang Ustazah bagi sahaja ataupun kena letak full? Sekejap. Selalunya saya akan suruh pelajar letak sekejap, mana dia pun sekejap. Nak kena buka balik ni. Nak kena dia punya share balik. Sekejap. Share mana kamu ni? Silap tadi. Maksudnya page pertama tu Fihris, lepas tu baru Fihris Muqaddimah, lepas tu baru matan hadis kan? Mana dia punya susunan isi kandungan dia? Bawah lagi. Ni. Fihris, Muqaddimah. Okey, lepas tu Fihris muka surat pertama, Muqaddimah muka surat kedua. Hadis al-awwal, matan hadis ni selalunya kalau student dia orang akan buat apa tahu? Lepas Muqaddimah ni, dia orang akan letak satu page hadis yang kamil. Maksudnya penuh. Hadis penuh. Satu page je, dia buat dekat tengah-tengah. Lepas tu baru dia letak hadis awal ni, matan hadis ni, matan yang Ustazah bagi. Kalau separuh Ustazah bagi, separuh je lah awak letak. Sebabnya nanti dekat sanad hadis ma'al matan ni baru dia letak yang penuh. Kalau yang dekat lepas Muqaddimah dia orang akan letak satu lagi matan. Sebabnya macam masa dia orang present, dia orang akan baca Ustazah ini adalah matan yang penuh bagi hadis ni. Okey, tapi Ustazah bagi dekat hadis al-awwal ni matan hadis ni macam ni je. Tapi lepas kami cari, kami dapat macam ni. Faham tak? Faham. Okey, lagi next. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Untuk hadis sama, saya pakai tariqah kalimah gharibah kan? Okey. Dan untuk hadis tu saya jumpa 2 perawi. Okey. Tapi bila pakai Islam Web tadi, ada 4. Okey. Ada 4 perawi. Jadi nak pakai yang mana? Okey, so awak kena buka, mula awak dah buka 2, awak pakai awak punya 2 perawi tu kitab apa? Tirmizi dengan Nasa'i. Tirmizi dengan Ibnu Majah. Tirmizi dengan Ibnu Majah. Okey, awak buka dekat Islam Web ada 4. Apa yang 4 tu? Tirmizi, Ibnu Majah. Sekejap. Abi Daud satu lagi. Abi Daud lagi satu? Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i. Oh, okey. So, bila awak pakai internet, awak kena check 4-4 tu. Awak kena check. Untuk tariqah thaniyah walaupun dalam mu'jam dia kata 2, kan? Tapi awak snap gambar. Lepas tu tapi bila awak pakai yang hadis punya, apa tu namanya, ada 4. Tapi bila awak tengok yang 4 ni, awak kena tengok sebab kadang-kadang memang dia bubuh 4 tau dalam internet. Tetapi kadang-kadang matan dia tu berbeza sikit. Kalau matan dia berbeza sikit daripada hadis yang Ustazah bagi, awak hanya ambil dua yang sama balik lah. Tapi still kena semak juga. Faham tak? Faham. Kalau 3 yang sama untuk Islam Web, ambil 3 lah. Ambil untuk 3. Syajarah Asanid, letak 3 lah. Of course. Kan maksudnya kalau untuk Mu'jam Gharibah 2 lah. 2 je. Walaupun Mu'jam Gharibah dia tulis 2, tapi awak cakap nanti masa present, masa tu lah kan awak kena buat video kan. Kamu kena buat video hantar kat Ustazah. Kamu cakap, namun begitu bila saya check dekat internet, apa tu namanya, hadis tersebut Islam Web kata ada 3 perawi. Okey, ada 4 lah. Ada 4 macam tadi Aiman kata ada 4. Tapi bila saya check, satu hadis ni tak sama. Ada sedikit berbeza kalimah. Belajar dulu tenang macam tu yang ni dia tak ada min. Yang ni ada min. Okey, so ataupun dia ada belakang dia tambah al-a'la. Contoh yang ni tak ada al-a'la. Okey, kalau min tu sikit sangat kan. Okey, so jadi saya tak ambil lah sebab ini kalimah matan ini berbeza dengan matan hadis yang telah saya cari. Okey, 3. Dia kata 3. Dan bila yang lagi satu ni tak ada dalam mu'jam.
Tapi bila saya buka kitab Jami' Tirmizi Sunan Ibnu Majah ni, memang saya tengok matan dia sama dengan saya punya. Boleh je. Awak kena defend lah awak punya ni. Sebab Ustazah akan tanya kenapa awak punya dekat Islam Web ada 3, ada 4, sedang 3, tapi dekat Mu'jam ni ada 2. Okey. Okey, boleh. Tapi untuk Syajarah Asanid, kalau Syajarah yang Asanid, Islam Web 3 lah. 3 lah. 3 lah. Sebabnya awak buktikan dia adalah betul. Faham tak? Tapi kalau awak contoh, awak jumpa dekat Mu'jam 2, dekat Islam Web awak jumpa 4, bila awak tengok yang 2 ni matan dia hampir sama tapi tidak sama. So yang sama betul-betul is 2. 2 jugalah. So Syajarah Asanid 2. Sebabnya awak kata awak dah buka kitab hadis, matan dia berbeza Ustazah. Dia ada tambah 3 kalimah daripada matan yang Ustazah bagi. So cara itu macam itulah. Jadi saya tak mengambil hadis ini sebab dia ada pertambahan matan. Saya ambil matan yang sebiji je yang macam Ustazah bagi ada 2. Maka Syajarah Asanid saya ada 2. Okey. Okey, faham tak Aiman? Faham. Last, Okay. soalan last. Yang tergantung soalan yang sebelum Aiman tadi, yang tentang Ismu Kamil Rawi tu kan. Untuk setiap tabaqat ke untuk yang kan ada banyak tabaqat kan untuk setiap jalur kan. Ustazah nak Ismu Kamil untuk setiap tabaqat kan? Dalam Syajarah Asanid ada nama, semua nama tu saya nak nama penuh. Ada nama 10 rawi 10. Dulu belajar tahrij tak tidur tau, tak balik, cuti weekend tak balik. Itulah lama belajar tahrij hadis. So kamu dah tak ada masa dah nak bersukaria ni sebenarnya. Duduk kat rumah tu memang selain baca Quran, tengok kitab hadis lah cerita dia. Okey. Okay, so nanti Ustazah akan upload kitab Provis Ustazah ada. Kalau tak memang awak kena pakai Islam Web tu lah. Sebabnya daripada situ awak boleh tahu tahrij kamu tu betul ke tak betul. Kan? Tapi memang kena buat sampai nama dia. Sebab tu Ustazah minta kalamu ala ruwat tu satu kalimah je sikoh ke suduk ke, sebab orang nak cari nama tu pun dah ni student. Kalau Ustazah je dah carikan, kita orang tunggu lah. Betul tak ni Ustazah? Betul lah. Budak-budak dah penat dah kan? Dah penat. Dia kata dah penat. Nak cari hadis dah satu hal kan? Nak cari nama. Tapi itu untuk hadis yang pertama saja. Hadis yang kedua tak payah. Sebab hadis pertama dia banyak kerja sikit. Sebab kat situ markah lagi banyak daripada hadis yang kedua. Sebenarnya hadis kedua tak payah Ismu Kamil lah. Hadis kedua tak payah. Kalau nak cari dua-dua lagi bagus. Tak apalah. Tak apalah kan. Asal kerja dah sikit markah nak banyak. Banyak ni. Sebabnya kalau awak tengok hadis yang kedua kan, sekejap Ustazah share balik sekejap share screen. Kamu tengok hadis yang kedua Ustazah dah ta'yin dah. Hadis yang kedua kan, hadis asal ni matan hadis, takhrij an tariq awal matan al hadis, menggunakan awal matan. Lepas tu yang kedua takhrij an tariq maudhu' al hadis. Kan? Lepas tu mana ada Ustazah minta Syajarah Asanid lagi? Kan? Ustazah minta yang pertama je. Nak cari satu ni pun bersilat-silat tau. Itulah tu. Kan? Ustazah pun tak adalah zalim sangat. Okey lah. Okey, cumanya kadang-kadang untuk hadis yang kedua ni, takhrij an awal matan ni sepatutnya kamu dah boleh buat dah. Hadis yang kedua ni awal matan ni. Kan tengok ada tak hadis kamu. Tapi kalau hadis kamu tak ada dalam awal matan, mungkin awak kena pakai rawi al-a'la ke? Okey? Boleh? Boleh. Sebabnya macam nanti contoh kan, hadis yang kedua, turut yang pertama tu awak dah boleh buat. Tapi awak cakap Ustazah, saya dah cari hadis saya memang menggunakan awal matan ni tak ada. Dalam kitab Mausu'ah tak ada, kitab Maqasid Hasanah tak ada, Jami' Saghir pun tak ada. 3 kitab ni saya dah tengok, 3 tak ada. Ustazah akan check nanti bila awak cakap tak ada tu Ustazah akan check. Okay, betul ke tak ada? So kalau betul tak ada, awak boleh gunakan rawi al-a'la pula. Rawi al-a'la insyaAllah ada, cuma rawi al-a'la ni lagi susah. Jadi Ustazah macam bagi kamu ni senang je lah. Macam tu je lah. Okay. Okay, banyak ni. Okay, kita bagi orang yang belum tanya lagi Rafiz Razli. Okay, nak tanya apa? Saya sebenarnya dah siap, tapi saya terambil hadis yang kedua Ustazah. Awak buat hadis yang kedua, kenapa? Awak saya nak suruh buat hadis nombor 1. Awak boleh pakai hadis nombor 2 yang boleh pakai turut yang pertama lah. Turut yang kedua tak boleh pakai lagi. Sebabnya turut yang kedua Ustazah ada kitab dia. Nak suruh awak pakai Miftahul Kunuz, Ustazah belum ajar lagi. Itulah saya buat yang turut yang pertama guna kitab Mu'jam tu. Turut yang pertama awak pakai kitab Mu'jam?
Pergi betulkan dulu. Nanti Ustazah takut masa tu Ustazah lupa, nanti Ustazah potong markah kamu. Pergi betulkan dulu. Okey Ustazah. Okay. Rafiz, Razali, nanti awak hantar assignment kamu, Ustazah nak tengok. Hantar. Maksudnya forward lah dekat dalam tugasan tu, Ustazah tengok. Okey Ustazah, boleh. Okay. Okay, ni Hanis. Okay, Hanis Radi. Ustazah, Ha. kan ada yang kena maklumat takhrij tu kan? Ha? Maklumat takhrij tu kita kena keluarkan rumus-rumus yang kecil-kecil tu Maklumat takhrij tu maksud dia apa sahaja yang tertulis di dalam kitab Mu'jam ataupun kitab Jami' Sauri tu yang awak snap gambar. Nanti Ustazah akan scan, kejap lagi Ustazah buat terus lah. Nak buat asyik tertangguh kan. Assignment student yang dulu, yang macam mana Ustazah ni, Ustazah akan cam scanner. Lepas tu Ustazah upload dekat kamu macam mana student-student dulu buat. Cuma yang student dulu diorang tak ada menggunakan website tau. Sebab website tu masa diorang present je diorang tunjuk kat Ustazah. Okay, ni kita screenshot website yang kami guna, macam tu lah. Yang kamu sekarang ni Ustazah suruh masukkan lah dalam awak punya assignment. Nanti maksudnya contoh dia snap gambar hadis dia. Bahagian hadis dia tu awak salin balik dekat bawah tu. Kalau dua baris je lah, sikit je. Tapi tak boleh mesti satu turut satu page. Ustazah tak nak gabung. Sebab nanti dia semak. Okay? Ustazah. Ya. Lepas tu macam saya punya tu yang maklumat takhrij tu satu je yang kutubun sittah, yang lain tu selain daripada tu. Salin juga, salin je. Salin juga. Lepas tu saya dah setup submit tu nanti saya punya akan ada satu jalur je lah. Ya. Rezeki kamu lah dapat satu je. Untunglah. Lepas tu saya tadi dah cari kitab syarah dia. Syarah Imam saya Suyuti. Tapi saya buka syarah tu, dia punya syarah tu sama macam hadis dekat kutubun sittah, macam tak ada syarah sangat. Memang macam tu ke? Apa tu namanya? Nanti Ustazah tengok kitab syarah Imam Nasa'i. Saya tak ingatlah Imam Nasa'i ingat Ibn Munajah. Ustazah kurang, Imam Nasa'i dia ada Suyuti punya tu ringkas sangat kot. Dia sebabnya kitab syarah ni selalunya panjang-panjang. Saya tengok yang Suyuti dekat Islamnet, yang itulah. Kamu kan duduk kuis, pergilah library Inhat tu. Allahu Akbar. Dekat library Inhat tu banyak tu kitab syarah Imam Nasa'i tu. Dan saya pergi. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, siapa lagi? Jajak kita bagi yang belum jawab lagi Nurul Hanan. Jajak sabar. Saya tengok siapa yang dekat sini dia ada gambar macam gini. Nurul Hanan. Ustazah. Saya nak tanya. Kan saya cari kat Mu'jam kan. Lepas tu jumpa hadis dalam kitab Tirmizi. Okey. Lepas tu kan macam ni kan Ustazah. Manalah saya nampak. Ya Allah, anak bertuah. Sekejap Ustazah. Nampak tak Ustazah? Lepas tu yang Ustazah bagi kat saya matan anna Rasulullah SAW kana ya'muru bi ikhrajiz zakah qabla Rodwi li salati yawmal fitri kan? Okey. Lepas tu kenapa ada qala Abu Isa hadza hadis? Okey. Siapa Hanan? Yang pentingnya yang awak snap gambar tu Ustazah tak nak tahu awak letak dalam assignment. Yang tu awak tak payah letak. Sebanyak itu di kod di dalam kitab Jami' Tirmizi. Ustazah nak yang awak tangkap gambar ni adalah yang diambil daripada kitab takhrij. Faham tak? Ini adalah kitab hadis. Okey, qala Abu Isa, nama penuh Imam Tirmizi apa? Cuba awak tengok dekat kitab Jami' Tirmizi tu. Siapa nama Imam Tirmizi? Kejap Ustazah. Kejap. Buka first page. Kan? Abu Isa lah Imam Tirmizi tu. Semua kitab Imam Tirmizi akan lepas dibagi matan hadis, Imam Tirmizi akan kod. Qala Abu Isa hazal hadis sahih. Ataupun hazal hadis hasan sahih. So Imam Tirmizi dah bagi tahu dah martabat hadis kamu tu apa. Tak payahlah kamu pening-pening. Hadis aku ni tentang apa sahih ke, hasan ke, dhaif ke? Itu dia punya clue dia sebenarnya. Faham tak? Bukan sambungan matan ni. Bukan. Itu qala Abu Isa. Abu Isa tu adalah nama Imam Tirmizi. Sebab tu saya kata cuba tengok balik nama Imam Tirmizi tu siapa. Okey. Lepas tu dia kata apa? Qala Abu Isa apa benda? Hadza hadisun hasanun waribun sahih wa huwa alladhi yastahibbu ahlul ilmi an yukhrija rajulu sadaqah
Al-Fitri Okey, wahwal hadis Hasan apa? dan gharib sahih. Hasan gharib sahih. Maksudnya hadis ni Hasan gharib. Gharib ni maksudnya hadis kamu satu jalur je kan? Betul tak? Satu Betul. seorang satu jalur je lah. Maksudnya Imam Tirmizi je ada. Dia dah sebut dah hazal hadis gharib. Maksudnya hadis kamu tak ada dah dalam kitab lain. Kitab Sunan yang lain dah tak ada. Sebabnya Imam Tirmizi kata hazal hadis gharib. Awak ingat tak awak belajar ulum hadis dulu? Hadis gharib tu berapa? Jalur satu kan? Kalau aziz 2, betul tak? Betul. Kalau masyhur 3. Kat situ dia punya clue dia. Okey. Tapi sebabnya hadis tersebut berada di dalam Sunan Tirmizi, kamu kena cari takhrij rawi tu. Kan? Takhrij rawi tu kenapa dia ada hasan gharib sahih? Yang tu saya akan tanya kamu, kenapa hadis kamu ada 3? Selalunya hadis hasan je. Kadang-kadang hadis sahih je, tapi yang ni hasan gharib sahih. Apa maksud dia? Pergi cari. Kena cari lah Ustazah. Masa cari kena syarah yang hadis tu yang tu syarah time awak present nanti. Awak buat video kan? Awak nak hantar kat Ustazah. Masa tu awak syarah. yang dalam assignment ni tak payah syarah yang kenapa dia ada 3 Hasan Kalau awak jumpa, awak bolehlah syarah. Tapi kalau awak tak jumpa, tak payah pun tak apa. Terpulang. Tapi masa present kena. Okey Ustazah. Okey, lagi. Siapa lagi? Putri Nur Fatihah angkat tangan lagi ke? Tak. Okey. Ada lagi? Macam kelas sesi soal jawab pula kita Ustazah. Okey, Syahin. Ustazah, kan yang maklumat takhrij tu kan Ustazah kata tak kat gambar kitab Mu'jam kan? Kamu ni orang Terengganu belaka ke ni? Kenapa? Bunyi slang-slang Terengganu je. Okey, lepas tu? Tangkap gambar kitab Mu'jam tu, lepas dah tangkap gambar tu, kita katakan dekat situ ada 5 itu kan. Jadi tapi yang satu tu yang tak ada yang 6 imam tu. Jadi yang kena buka buku lagi 4 imam tu, kena buka buku yang 4 tu, lepas tu ambil dia punya matan, maksudnya macam mana? Macam mana nak cakap? Saya pun tak faham soalan kamu. Tak, saya nak cakap maksudnya macam datang kat gambar yang dekat Mu'jam tu, lepas tu pergi dekat Sabar dulu Syahin. Macam ni. Lepas ambil gambar dekat itulah Ustazah memerlukan assignment kamu untuk Ustazah komen. Bila Ustazah suruh hantar, kamu jangan takut untuk hantar. Sebab yang ni Ustazah tak bagi markah lagi. Ustazah membantu kamu. Ustazah komen. Sebab nak pastikan kamu dapat minimum 35 markah ni. Nak pastikan ni. Sebab nak bantu student. Ustazah tak nak ramai-ramai fail. Penat Ustazah nak ajar lagi sekali ni. Kan? So bila Ustazah suruh hantar, jangan tak hantar. Kalau kamu tak hantar, Ustazah nak komen macam mana? Okey, contoh. Tadi kan Syahin tanya. Dia ambil dari kitab Mu'jam. Contoh. Ada 5 kitab. Dia tulis kat situ kan. Contoh Kha, Mim, Dal, Ta dengan Ha, Mim. Contoh. So awak kena salin balik. Kha, dia tulis apa? Mim, dia tulis apa semua? Lepas tu awak kena buka 4 kitab tu kecuali Ha, Mim. Sebab Ha, Mim itu adalah hadis. Hadis apa? Ha, Mim? Ha, Mim. Ha, Mim hadis Sunan Darmi. Apa Sunan Darmi? Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Salah. Tu Dahlia. Tengok tu macam mana nak keluar midterm ni? Midterm nak keluar soalan dah ni. Ustazah lambatkan sikit midterm kamu Ustazah bagi awak tempoh bertenang dulu. Okey. Sebab kamu tengah semangat takhrij hadis kan, Ustazah bagi kamu relax dulu. Nanti Ustazah buat midterm. Okey. So apa tu namanya? Awak kena tengok 4 tu. Contoh hadis kamu Syahin. Matan hadis yang sama tapi diriwayatkan oleh 4 orang perawi. 4 kutub lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmizi dengan Sunan Nasa'i. Contoh, kamu ada 4 tu. So kena buka 4 kitab ni, tengok matan dia sama ke tak. Okay, so nanti Syajarah Hasanid kamu pun ada 4. Okey. Maksudnya bukan 4 keping tau. 1 pokok tapi dia ada 4. Cabang banyak-banyak. 4 cabang lah. Itu rezeki kamu lah dapat banyak sikit. Tapi untuk yang takhrij perawi tu refer kat Ustazah balik lah. Kalau macam contoh awak punya sampai 4 orang perawi, selalunya Ustazah akan bagi diskaun lah. Kesian lah kamu nak cari semua kan. Orang lain perawi dia contoh ada 7. Tiba-tiba kamu ada 30. Kesian lah kamu. Selalu kalau siapa yang perawi dia banyak sangat, kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh contoh, hadis kamu ada kat 6 kitab. Contoh lah kan. So boleh message Ustazah, saya punya ada, hadis saya ada kat semua kutubus sitah. Macam mana Ustazah? Nanti mungkin Ustazah kata okey awak takhrij daripada 2 kitab je. Maksudnya contoh Jami' Tirmizi dengan Sunan Abi Daud. Contoh Ustazah kata macam tu.
Okay, so boleh refer Ustazah balik lah. Kalau yang ramai sangat ni. Okay, apa lagi soalan? Ustazah, nak Ada lagi? Oh, banyak sesi soal jawab kita. Ustazah, maksudnya kan nanti sebelum hari Selasa tu kan nak kena hantar dekat Ustazah kan? Maksudnya kena ada yang turut pertama, kedua, ketiga tu mesti kena hantar sekali semua? Tak, kalau contoh turut yang hadis yang pertama, awak dapat turut 1 dengan turut 3 pun tak apa. It's okay je. Tapi Ustazah nak awak susun dalam susunan yang betul lah. Faham tak? Sebabnya Ustazah akan tengok tu flow tu Ustazah, bila Ustazah kata kamu hantar, Ustazah dah bayang tau macam mana assignment kamu. Okay, jadi awak hantar dalam flow yang betul. Okay, so Ustazah akan komen, okay ni dah bagus, teruskan. Ustazah akan cakap nanti. Kan, kalau ini ada salah ni, betul kan? Tu Ustazah punya nak komen tu. Tapi kalau kamu tak hantar bila Ustazah minta, macam mana Ustazah nak bantu kamu? Sebabnya kita tak jumpa. Kalau pelajar dulu, diorang memang sebelum submit assignment, diorang akan jumpa Ustazah dalam kelas tutorial. Ustazah, saya buat assignment saya boleh buatkan penuh tak? Semua aim masa tu 15 markah kan? 25 markah kan 15 markah? 15 markah sebab dia buat bentangan 10 markah. Semua memang nak 15. So yang dapat Ustazah 13, 14, 15, 13, 14, 15. Yang dapat bawah tu semua Ustazah hantar balik, buat semula. Betul kan macam mana Ustazah nak? Tapi kalau kamu ni, gigih lah pula kan? Dah lah ramai. Kan? Jadi daripada sekarang Ustazah dah start bantu kamu. So bila Ustazah suruh hantar, setiap minggu Ustazah akan bagi untuk tutorial benda yang sama je. Sila hantar perkembangan tugasan kamu. So Ustazah akan tengok. So janganlah minggu ni kamu hantar turut 1, hadis yang pertama turut 1, turut 3. Minggu depan pun hantar hadis yang pertama turut 1, turut 3. Tak ada perkembangan. Maksudnya awak tak buat. Kan? At least minggu depan dah lengkap turut 2 sekali. Lepas tu saya dah jumpa matan penuh, saya dah jumpa dalam kitab syarah. Adalah pertambahan lah hadis tersebut. Nampak tak? Nampak. Itu function dia. Sebabnya kamu kena submit assignment minggu ke berapa? 10. Minggu ke 10. Minggu ke depan saya akan Ustazah akan habiskan hasub. Kalau sempat Ustazah masuk sedikit maudhu'. Kan? Sebab Ustazah nak, kalau maudhu' tu kalau tak sempat masuk intro depan-depan, Ustazah terus ajar pakai kitab dulu. Sebab maudhu' ni panjang. So Ustazah ajar kitab, at least orang boleh buat hadis nombor 2. Kan? Lepas tu baru kita masuk dia punya depan-depan tu. Kan? Sebab depan tu intro dia tu. Kan? Lepas tu sekarang minggu yang kelima kan? Minggu kelima. Selalunya minggu ke-7 tu Ustazah dah habis ajar semua turut dah. Lepas tu baru kita midterm, baru kita ulang kaji bla 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 macam tu. Okay, Ustazah nak fokus habiskan dulu. Sebabnya Ustazah nak bagi awak boleh apply untuk assignment kamu. Okay, ada apa soalan lagi? Ustazah. Mana Ustazah tu? Saya tak nampak. Saya Awatif. Yang angkat tangan ni Najihah Samsul Arifin. Najihah dulu. Angkat tangan lah. Ustazah. Ya. Saya dah jumpa dah hadis yang Ustazah bagi tu. Tapi saya jumpa dekat 2 hadis yang sama dalam satu bab. Nak ambil dua-dua ke macam mana? 2 hadis yang sama dalam satu bab. Kamu punya awak tengok kitab apa? Sunan Nasa'i. Bukan. Kita tengok kitab takhrij tu, kitab Mu'jam ke? Kitab Mu'jam. Kitab Mu'jam. Okey, dia tulis apa? Dia tulis yang keratan tu ke Ustazah? Yang Allahumma tahhirni bisalji wal barad wal ma'il barid. Dia ada dalam Okey, lepas tu dia tulis tak Nun Nasa'i, lepas tu dia tulis apa? Nak tahu benda tu. Yang dekat kitab Mu'jam. Nun Nasa'i Rasal 3,4. 3,4. Okey, maksudnya hadis nombor 3 dengan nombor 4 lah tu, 2. Maksud awak buka dekat kitab Sunan Nasa'i, hadis tu nombor 3 ke? Ke 4? Hadis nombor 3. Nombor 4? Nombor 4 ada juga hadis tu. Hadis sama, tapi rawi dia berbeza, betul tak? Kena ambil dua-dua. Maksudnya hadis itu Imam Nasa'i dia meriwayatkan kepada 2 orang perawi yang berbeza. So nanti dia ada yang boleh cantum balik. Last kali dia jadi ke Imam Nasa'i balik. Maksudnya pokok kamu ada 2 cabang. Nampak? Terima kasih Azhar. Okay, next. Awatif. Awatif, mana Awatif? Saya Ustazah. Saya. Tak ada gambar ke saya tu? Background tak clear. Okey lah. Background tak clear. Pandailah kamu. Okay, torik awal kan. Lepas tu Ustazah suruh letak gambar. Gambar tu dalam kitab Mu'jam sahaja kan? Ya. Kalau pakai kitab Mu'jam,
cut lah kat situ. Okay, lepas tu maklumat tahrish tu salin balik apa yang saya screenshot. Yes, salin balik tapi bahagian hadis kamu sahaja. Dekat kan awak screenshot tu, gambar tu kan contoh kamu jangan screenshot satu page tu, awak contohkan kat situ ada 3 hadis. Nanti kamu kena buat kan dia boleh tambah gambar arrow. Kan awak letaklah kat arrow inilah hadis awak ataupun awak bold dalam kotak warna merah ke. Lepas tu awak salin balik kat bawah tu. Macam tu je. Sebabnya kadang-kadang kan Ustazah kata ada orang dia snap gambar dia tak clear. Ustazah tak nampak. Ustazah nak bukti yang betul-betul awak cari hadis tu menggunakan kitab. Bukannya awak guna komputer. Itu je point Ustazah. Okay. Okay, faham awak Atif? Faham. Ustazah sabar. Lepas tu, okay. Okay, saya dah cari yang kat kitab Mu'jam. Lepas tu saya punya terus ke Sunan Tirmizi. Lepas tu kan dia bagi 2. Macam ada 2 hadis yang lagi satu tu macam lebih kurang. Lebih kurang. Apa tu? Kutub tis'ah Ustazah. Apa benda kamu tiba-tiba kutub tis'ah ni? Sekejap. Kan dia ada kutub sitah. Ya. Okay, lepas tu lagi satu tu yang Hamim tu. Hamim kan tak payah. Kenapa lepas tu yang tu tak payah salin lah. Dekat maklumat takhrish tu kena salin. Tapi bila dalam buku awak tak payah rujuk. Okay. Just awak rujuk kat Jami' Tirmizi je lah, rezeki kamu lah dapat 1 je. Ustazah main random je tau, pilih hadis ni ada yang macam tadi Syahin dapat 4. Memang rezeki lah Allah nak bagi dia pandai takhrish ni. Apa ni boleh ajar orang lain. Ada yang lain tu Allah susun dapat 1 je. Masing-masing lah. Najihan tadi dia dapat hadis yang sama je, 1 kitab tapi 2 perawi. Kan? Macam tu lah rezeki masing-masing. Janganlah kamu Ustazah pilih kasih, Ustazah tak kenal pun kamu Ustazah kenal yang siapa-siapa raja online ni je. Masa bubuh tu random je. Okay lagi, ya Allah ada lagi ke? Okay, Hanis. 2 orang lagi. Nak pasal satu lagi. Saya punya hadis tu dekat kitab Sunan Nisa'i. Tapi ada 4 tau. Tapi semua tu tak berapa, perkataannya tak sesusun macam yang Ustazah bagi. Dia macam ada banyak tambah-tambah. Tak ada sebiji yang memang sebiji macam Ustazah bagi. Dekat kitab Mu'jam dia cakap hadis kamu diriwayatkan oleh Sunan Nasa'i ke? Nisa'i. Zakat 8 titik-titik. Zakat 8 titik-titik. Okey, lepas tu awak buka Sunan Nasa'i, kitab matan, ada 4 hadis, 4 tu langsung tak ada yang sama. Dia macam maksud saya perkataan yang Ustazah bagi tu sama tapi tak sesusun. Dia macam banyak tambah dan ada perkataan Ustazah bagi, ada yang kat depan, ada yang kat tengah, ada yang kat belakang. Okey, yang tu nanti awak jumpa Ustazah minggu depan. Awak jumpa Ustazah minggu depan. Hari Khamis boleh tak? Hari Khamis Ustazah petang tu kan sepatutnya tutorial dengan kamu kan? Tutorial kan? So Ustazah pergi library dengan kawan-kawan kamu yang ada kat kuis. Hari Khamis lah. Okey Ustazah. Pukul 3 nanti Ustazah tengok. So kalau tu nanti kita online dari kuis, kita tengok. Kan? Kawan-kamu menggunakan kita hadis. Kalau tak kamu submit je lah tugasan. Okey. Sebabnya dia macam tak faham apa yang hadis. Ataupun kalau awak nak cepat awak snap gambar kat message Ustazah personal lah. WhatsApp pun boleh. Okey, next. Ni kaunter pertanyaan dibuka. Ada lagi apa-apa soalan? Okey, yang lain okey? Ada 31 orang ni. Ustazah. Okey. Ni siapa nama? Ala Hanani. Saya Widat Ustazah. Widat. Okey, Widat. Kenapa tiba-tiba nama? Salah nama Widat. Tak, saya guna adik saya pun. Okey. Ada Ustazah bagi kat yang rubrik isi kandungan tu kan cakap pasal ma'ani gharaib kalimat tu kan? Yang tu nak buat macam mana Ustazah? Yang tu tak semestinya. Kalau macam contoh hadis kamu, ada setengah-setengah kitab syarah, dia mensyarahkan kalimah tersebut. Okey, macam contoh apa tu namanya tentang apa ada khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dia pun mensyarahkan allama. Allama tu apa? Ya ini qiraah wa hifzan. Faham tak? Maksudnya dia bagi macam mufradat lah. Setengah-setengah kitab tu dia ada bagi apa tu namanya syarah tu dia ada bagi macam mufradat. So kamu copy je lah, tapi kalau tak ada tak apa. Okay, faham tak Widat? So tengoklah hadis kamu, sebab ada hadis kamu yang senang saya bagi tu tak? Ada hadis tu yang macam ini cerita pasal apa ni So bila hadis tu macam pelik-pelik sikit, kadang-kadang bila awak baca dalam kitab syarah dia menghuraikan apakah maksud kalimah ini. So awak salin je lah balik. Tak payah nak reka sendiri kamu ni kan kreatif terlebih pula. Okay, ada lagi? Widat ada soalan lagi?
Kalau yang syarah tu kita ambil je terus dalam kitab syarah tu ke kita kena? Ya, kitab syarah tu boleh ambil je, tapi kitab syarah tu ada panjang kot. Kadang-kadang kalau contoh syarah Fathul Bari, berkajang-kajang, kamu janganlah ambil semua. Agak-agak lah kan. Awak ambil yang kamu faham, awak ringkaskan. Sebabnya nanti bila awak nak present nanti kan, Ustazah bagi awak suruh awak buat video kan. Video tersebut awak kena present dekat syarah ni. Okey. Untuk apa yang dimaksud, apa sebenarnya impak daripada hadis tersebut. Daripada hadis ini, okey, boleh tengok dalam assignment saya muka surat berapa. Awak ceritalah. Hadis ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah menjelaskan di dalam Syarah Fathul Bari yang mana secara ringkasnya ia yang menceritakan tentang ni. Awak buatlah talkhis dia. Jadi jangan kamu salin semua. Pilih pendek-pendek je, tak payah panjang. Selalunya saya akan ambil dalam 1 atau 2 perenggan lah maksudnya, tapi bukannya 1 perenggan tu setengah page 2-3 baris, 1 perenggan lagi, contoh lagi 3-4 baris, 1 lagi perenggan, macam itulah. Nampaklah kamu baca kitab hadis, awak baca kitab syarah, sebabnya Ustazah duk bayangkan walaupun kamu belajar secara online, dia habis je 14 minggu ni, antum semua boleh mengenali kitab-kitab hadis dengan baik. Kalau tengok Sahih Bukhari, oh tahu ni syarah dia ni, kan, maksudnya nampaklah sikit graduate pelajar tahfiz kan. Ada pelajar hadis power sikit. Okay. So ada lagi soalan? Kelas kita sampai 4:30 Nur Jannah Zakaria. Jannah Zakaria. Ya. Macam saya turut kedua saya tak dapat sebab kan dia daripada turut kedua tu ada 3 kitab yang kita cari kan. Tapi dekat turut kedua tu saya tak dapat. Tapi saya teruskan. Hadis saya tak jumpa. Awak punya turut kedua awak dah cari guna internet dah? Hadis kamu? Dah. Dah jumpa lah matan penuh? Dah. Okay, tapi yang turut kedua tu lah tak jumpa. Turut kedua orang guna Jami' Saghir dah guna? Jami' Saghir dah guna? Dah. Tapi tak jumpa. Maqasid Hasanah pun tak guna? Dah guna? Maqasid Hasanah saya tak tahu kitab dekat mana. Apa dia? Tak jumpa kitab dekat mana. Oh, Ustazah tak upload Maqasid Hasanah. Ustazah ada kitab dia, nanti Ustazah upload. Okey, Mausu'ah dah cari? Dah, tak jumpa juga. Yolah tu, Ustazah cari sekejap lagi jumpa. Betul. Okey, nanti sekejap lagi Ustazah upload dalam KLMS. Maqasid Hasanah. Ustazah lupa lah. Kamu pun tak ingat kan Ustazah? Biasa Ustazah, kan yang turut ketiga ni, yang website ni kan. Lepas tu kan dia mula pergi dekat maktabah kan. Lepas tu pergi kat bahas, tulis hadis dia kan. Lepas tu dekat situ dia ada tulis kan yang banyak Sunan Nasai. Lepas tu satu hadis tu riwayat dia daripada Amru bin Ali. Lepas tu satu lagi riwayat dia first Suhaib bin Nas. Lepas tu saya kena dia maksudkan awak hanya kalau dekat bila awak cari dekat website tu, awak jumpa awak jumpa hadis kamu hanya fokus pada Sunan Sittah saja, tak payah fokus yang lain. Ya, tapi Sunan Nisa'i tu dia ada 2 macam first saya buka yang atas sekali Akhbarni Amru bin Ali qala, itu hadis penuh dia lah. Lepas tu yang kedua saya buka Akhbarni Suhaib bin Nas. Maksudnya dia ada bagi kat 2 kat situ. Ustazah, awak boleh hantar gambar tak nanti? Hantar gambar, Ustazah tak nampak. Ustazah takut nanti Ustazah terangkan salah. Okay. Nanti saya hantar kat WhatsApp. Okay, WhatsApp tau, jangan Telegram. Telegram Ustazah lambat sikit. Ni, okey, sekejap Ustazah tengah buka video. Sekejap, mana video? Okey, tak apa. Siapa lagi nak tanya soalan? Sekejap, ni, okey, sekejap. Saya tengok video kamu sekejap. Siapa tadi? Nur Jannah Zakaria dah. Tadi siapa yang angkat tangan tadi Dah tak ada lah kat sini. Siapa yang nak tanya? Siapa nak tanya? Ustazah saya. Okey, Fatihah.
Ustazah yang pasal syarah tadi kan? Kita memang kena cari syarah yang kita faham. Maksudnya kamu student kan, awak tahu tak adik-adik kamu SEM1 diorang pakai text converter. Saya suruh dia buat assignment, saya pergi library dengan diorang. Lepas tu diorang cari kitab hadis. Diorang pun belajar ulum hadis kan. So saya kata okey awak pergi cari dekat contoh hadis masyhur. Awak pergi cari kat library. Tapi saya tak nak matan saja, saya nak dengar sanad. Dia pun pergilah cari kitab. Diorang bersungguh-sungguh tau. Lepas tu Ustazah, yang ni matan dia. Lepas tu saya kata, tengok hadis ni sama tak? Dia pun snap, terus keluar terjemahan dia tau. Dia terus dia convert kepada bahasa Melayu. Ustazah, ni matan ni lain. Ni matan sekaya lain. Faham tak? So pakailah text converter tu. Sebab matan yang Ustazah bagi tu saya faham. Tapi bila kan kena syarah kan, tengok kitab syarah kan. Saya tak faham yang syarah tu. Allah berat ni. Sebab ada matan Ustazah bagi kana yataharras yamun isnain wal khamis kan. Dia kami lepas tu bila pergi dekat Hasyiatul Musnadi Nasa'i, dia makin pendek tau syarah dia. Saya tak faham. Awak punya hadis Sunan Nasa'i? Kitab syarah Sunan Nasa'i apa? Mausu'ah tu lah. Mausu'ah? Syarah kitab Sunan Nasa'i? Ni. Apa? Itulah Hasyiatul Musnadi. Hasyiatul Musnadi? Macam pelik je. Yang Hasyiatul Musnad kan dia ada dua, Sunan Nasa'i dengan Ibnu Majah. Okey. Sebab kalau macam contoh, kalau Ustazah akan suruh student guna kitab yang masyhur-masyhur tau. Macam contoh kalau Sahih Bukhari, Ustazah prefer kamu guna apa tu namanya Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim, apa tu namanya Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi tu. Kalau Imam Tirmizi, Tuhfatul Ahwazi. Kalau Sunan Abi Daud, Aunil Ma'bud. Sunan Nasa'i dengan Ibnu Majah saya tak ingat apa nama penuh dia. Nanti saya cari, saya bagi kamu. Lepas Ustazah, kan Ustazah ada bagi Islam Web tu kan untuk turut 3 kan, komputer. Ya, betul. Lepas tu tadi saya tengah cari hadis. Lepas tu saya terjumpa macam web carihadis.com. Carihadis.com, bahasa Melayu? Okey, balik. Tapi lepas tu saya masukkan awan matan tau. Dia keluar, lepas tu bila pilih kitab untuk Sunan Nasa'i, dia memang keluar hadis saya tu. Okey. Dia keluar juga kitab syarah hadis yang Hasyiatul Musnadi tu. Oh, ya ke? Lepas tu saya tengok kat situ je. Cuba awak snap gambar sikit. Ustazah pun tak pernah pakai carihadis.com tu. Kamu ni kurang sangat lah. Tak sempat ajar. Nanti awak snap gambar, tunjuk kat Ustazah. Apa tu namanya, jap. Ustazah nak tunjuk ni, jap. Ustazah tengah buka YouTube nak menggunakan web kan. Ustazah nak tunjuk dekat kamu. Jap. Kalau yang guna komputer ni, jap. Ini untuk sampai kepada kita dengan baiklah. Maksudnya macam contoh kalau kamu pakai dalam islamweb.com. Jurang ni. Saya fikir daripada sini. Fathul Ahwazi Al-Mubarak Furi. Okey, kita pergi dekat bahas ni. Okey, contoh nampak tak kalimatul bahas? Ustazah nak cari. Sekejap Ustazah tengah. Okey, kitab dua orang. Okey, ini adalah sanad yang lengkap. Okey, so kalau dalam Ustazah share screen Okey, kalau untuk web, Ustazah nak awak snap gambar yang ni. Okey ni. Yang ni yang tepi-tepi ni abaikanlah sebabnya ni anak saya yang ni kan. Okey, kan nampak tak Sunan Ibnu Majah ni? Awak snap gambar yang ni lah. Kalau awak nak pakai website lain pun boleh. Contoh nak pakai Maktabah Syamilah ke apa ke semua boleh. Faham tak? Nampak tak yang ni? Ni. Okey, awak tengok ni. Kan, lepas tu jap Ustazah nak kamu snap gambar yang dekat sini. Kan, maksudnya daripada sini ni awak snap gambar ni. Sampailah sini. Okey, so nanti awak akan salin Sunan Ibnu Majah. Yang ni point ni awak kena salin balik. Lepas tu awak buat arrow macam ni. Ni point ni. So Ustazah tahu hadis kamu memang ada. Dekat sini. Nampak tak? Yang ni Ustazah nak. Even kalau awak gunakan apa tu namanya Maktabah Syamilah boleh, Dora.net boleh. Contoh kan macam tadi kan, Fatihah nak pakai apa tu carihadis.com pun boleh.
Boleh je tapi mesti menggunakan web. Yang ni salah satunya lah. Okay, faham tak? Tak semestinya guna Islam web ni. Boleh. Maksudnya kena tangkap gambar web ni Yes. Paste dekat assignment kamu. Lepas tu awak kena buat arrow macam ni. Macam Ustazah buat ni. Ni assignment kamu ni. Semua yang gambar awak paste, awak kena buat gambar anak panah ni. Awak buat dah cantik ni. Ustazah punya tak cantik. Nampak tak? Nak kena salin ke balik? Salin balik. Salin balik. Tulis balik ni kat bawah dia. Benda ni yang ni je. Yang ni. Yang lain-lain tu tak payah. Yang ni dengan yang ni. Yang ni je salin. Ya, kamu pun agak-agak lah. Takkan nak tulis kat atas Roisiyah Mu'ah ni buat apa? Yang ni je salinnya. Yang hadis ni dengan yang ni. Saya tak nak suruh salin balik. Faham? Sebab bawah-bawah kan dia ada tulis tahu bawah dia ada tulis yang lain tu saya tak nak. Tak nak, okey. Nak salin yang tu je. Okey, boleh? Jelas tak? Ini kalau guna web macam ni. Okey, nanti yang lain tu, yang guna buku tu nanti Ustazah, sekejap lagi Ustazah cam scanner, nanti Ustazah upload dekat dalam group, lepas tu upload dalam KLMS juga. Okey, ada apa-apa lagi? Lagi 5 minit ni. Ustazah, benda yang Ustazah suruh salin tu, itu yang dikira coding kan? Coding hadis? Yes, itu coding lah tu. Bukan, itu bukan coding. Coding yang lain. Coding tu, ni kan nanti Ustazah suruh, kamu ni kan pening lah. Tak apalah nanti kan, sekejap. Coding ni yang kat sini ni. Yang dekat sini, okey sekejap. Yang dekat sini, coding ni dekat sini. Ni, yang dekat sini. Sanad hadis ma'al matan ni. Kat sini, awak nak kena masukkan. Okey, awak letak contoh hadis kamu. Macam contoh hadis kamu ada dekat 4 kitab. So awak, yang ni mungkin panjang 4-50 surat kalau hadis kamu ada. Macam tadi Syahin dia ada 4 orang perawi, betul tak? So yang pertama dia tulis, yang pertama Sahih Imam Bukhari atau Sahih Bukhari kitab solat bab apa nombor hadis berapa dia tulis hadatsana fulan fulan. Lepas tu yang kedua dia buat Sahih Muslim kitab solat bab iqamah nombor hadis berapa? Hadatsana fulan matan hadis. Nombor 3 Jami' Tirmizi kitab solat bab iqamah juga nombor hadis berapa? Itulah coding hadis. Cara nak kod hadis tu Ustazah dah bagi. So macam Ustazah nak coding hadis tu maksudnya Ustazah nak kamu tahu mana nombor hadis, mana bab dia, mana kitab dia. Faham tak? Yang dekat sini. Ustazah maksudnya kan Ustazah kata maksudnya lagi. Yang hadis yang Imam Muslim, lepas tu yang lepas tu kan nanti pulang lepas tu letak coding, maksudnya letak okeylah nanti dulu macam ni Ustazah penatlah. Ustazah scanner dulu assignment yang lepas. Lepas tu awak tengok. Tak faham nanti kita tanya lagi. Okey, masuk coding hadis tu. Okey. Ni cerita semua dah ni. Sebabnya kamu punya template assignment huru hara. Kan? Okey. Okey. Siapa lagi? Jannah, Fatihah dah lagi? Ada lagi ke? Ustazah. Ya Husna. Husna. Ain Izati, saya dah komen tau assignment kamu. Nanti awak dengar balik. Saya bagi recording ni dekat kamu. Ya Husna. Ustazah, saya nak tanya yang syarah hadis tu, kan kita cari syarah hadis contoh dalam Fathul Bari kan? Lepas tu kita kena letak ke syarah hadis tu dalam assignment ataupun syarah hadis ni kita guna time kita present sahaja? Kena letak lah. Ustazah dah tulis dah. Letak syuruh al-hadis. Sebab saya tengok format assignment Ustazah tu, saya cari macam tak ada pun gitu. Yang ni tadi ni apa ni? Subhanallah budak ini. Husna. Ni. Syarah hadis ni nampak ni? Oh dekat situ. Okey. Maaf Ustazah. Ustazah pula yang bersalah kan? Kamu jangan. Okey. Siapa lagi? Jannah ada lagi ke Jannah? Jannah Zakaria ada lagi ke? Jannah Zakaria ada nak tanya lagi ke? Tak ada Ustazah. Okey. So Ustazah. Ya. Ustazah, sanad hadis matan tu kan, contohnya kalau kita jumpa hadis tu dekat contohnya hadis ada 2 matan. Dua matan? Macam mana boleh 2 matan? Macamnya macam ada 2 kitab. Ada 2 kitab macam so kalau contoh yang pertama hadis ma'al matan, yang pertama awak tulis Sahih Bukhari, kitab solat, bab apa, nombor hadis berapa, lepas tu awak tulis sanad dia, matan dia. Lepas tu enter,
salam satu baris, kan? Tulis pula Sunan Nasa'i, kitab apa, bab apa, nombor hadis apa, tulis hadatsana fulan dan matan hadis. 2 lah. Kalau hadis kamu ada 4 lah. Faham tak? Faham. Macam tadi siapa yang dia buat hadis, dia Sunan Nasa'i je tapi dia ada 2 hadis yang sama tapi sanad berbeza. Pun dia kena tulis dua-dua juga. Okey, faham tak? Tak apa, nanti Ustazah cam scanner hadis tu, assignment tu, Ustazah rasa lepas Ustazah cam scanner hantar kat kamu akan lebih jelas lah kot, insyaAllah. Tapi kalau tak jelas juga, nanti boleh tanya lagi lah. Okay? Okay, so insyaAllah, ada lagi ke? Hanan ada lagi? Ustazah, adik kejap. Nak tunjuk kat Ustazah, kan kita cari dekat internet kan. Lepas tu kena snap gambar tu kan. Lepas tu kan, dia keluar macam ni, 3-3 ni semua Sunan Tirmizi. Mana pula saya nampak besar benar kamu nak tunjuk tu. Nampak tak Ustazah? Tak nampak lah. Nampak? Macam ni dia ada 3. Awak pakai komputer ke? Dengan Ustazah ni awak pakai komputer ke pakai phone? Ni pakai phone. Oh, okay. Lepas tu awak nak tanya apa? Okay, Ustazah dengar. Kau tak faham awak WhatsApp lah Ustazah lepas ni. Lepas tu kan saya cari kat internet. Kan matan kitab dia yang dia keluar ni semua sama Sunan Tirmizi, tapi kenapa dia ada 3? Keluar 3 ni. Oh, sebabnya macam tadilah kamu punya hadis tu mungkin macam kawan kamu kena buka 3-3 tu. Mungkin hadis kamu hadis yang sama tetapi di dalam bab yang berbeza dan mempunyai sanad yang berbeza. Faham tak? So kalau awak buka 3-3 kitab tu awak dah buka yang Sunan Tirmizi, contoh dia kata satu dekat bab solat, satu bab zakat, satu bab haji, contohlah. Bila awak buka, awak tengok 3-3 hadis tersebut, matan dia sama, sanad dia sama, tu dikira satu. Tapi kalau awak tengok kat 3-3 bab tu, 3-3 sanad berbeza dan matan sama. So itu dikira 3 hadis. Maksudnya hadis tersebut Rasulullah bagi kepada 3 orang sahabi. Ada 3 jalur sanad. Faham tak? Tapi Ustazah dia tulis kat sini yang 3-3 tu semua daripada kitab zakat. Lepas tu bab maja'a taqdimiha qabla salah dengan juzuk rukmu 3. Semua 3-3 tu macam tu. So satu je lah maksudnya. Satu je lah. Kiranya yang Ustazah suruh salin tu ambil satu je lah kan. Maksudnya tangkap gambar sampai 3 ni kan. Tak payahlah. Tapi kalau cuma awak snap gambar kat saya, awak pakai website apa ni? Islamweb.net yang Ustazah Hajar tu lah. Yang kat Ustazah Hajar tu. Okey lagi? Kena hantar kat Ustazah ke? Hantar WhatsApp lah. Hantar WhatsApp. Kalau Ustazah lambat balas sikit tu faham-faham lah. InsyaAllah Ustazah akan scroll one by one. Okay, so ada lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Okay. Okay, rasanya tu saja. Nanti insyaAllah kamu jangan lambat-lambat. Ustazah nak pergi cam scanner ni. Cepat ni, semangat ni. Kan? Nak pergi snap gambar ni, nak hantar cepat-cepat je dengan kamu ni. Okay. So nanti apa tu namanya Ustazah, InsyaAllah. So maksudnya sebenarnya ini baru separuh yang masuk ni. Belum lagi yang lain yang tak masuk tu confirm tak buat lah tu. Kan? Tak tahulah, mungkin buat hari ni sibuk ke kan. So insyaAllah nanti kita akan online. So maksudnya bila dalam kelas tutorial ni Ustazah tak boleh nak bagi tugasan lain. Melainkan Ustazah nak bantu kamu untuk selesaikan masalah awak punya assignment. Itu sebenarnya point tutorial untuk subjek takhrij hadis. Okay. So tapi tak bermakna masa kuliah tu Ustazah boleh bantu. Boleh juga bantu kan. Tapi bila setiap minggu Ustazah akan minta progress kepada kamu lah. Dan Ustazah mengharapkan komitmen daripada kamu lah. Ustazah takut kalau awak tak hantar, bila awak hantar minggu ke-10, kalau tiba-tiba orang makan sikit, orang bising dengan Ustazah. Kan? Maksudnya Ustazah nak bantu kamu ni bagi dapat yang terbaik ni walaupun kita belajar secara online lah. Okay, itu saja. So biar hantar, biar salah tapi tak apa. Kita belajar dari kesilapan. So awak boleh improve awak punya kesilapan, betulkan ikut macam mana Ustazah nak. Ustazah memang cerewet tau. So kena pastikan kamu ikut macam mana Ustazah nak. Nak dapat A tak? Nak dapat A kan? Okay. Kalau nak dia memang kena ikut lah. Okay, insyaAllah. Okay, itu saja. Kita tutup kelas dengan tasbih kifarah dan suratul As.